وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان. Ya Allah, berkatilah kami dengan Ramadan. Allahumma zidna ilma. Ya Allah, Kau anugerahkanlah kami ilmu. Warzuqna fahma, dan berikanlah kami kefahaman akannya. Allahumma nawwirna binuri ilmik. Ya Allah, Kau anugerahkanlah kami cahaya ilmu. Wa ab'idna nisyan, dan jauhkanlah kami daripada sifat lupa. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, Kau anugerahkanlah kami kefahaman seperti mana kefahaman para nabi. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan pengurusi surau, seluruh ahli jawatan kuasa surau Al-Kautsar, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah sekalian. Nak cakap mengohon, makan banyak, tak makan nasi itu. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini dapat saya sampai ke Seri Andalas Al-Kautsar, surau Al-Kautsar. Agak terlewat juga lah, tak sempat nak berbuka puasa di sini. Sebab petang tadi sepatutnya saya tolak awal, tapi Ustaz Yusri minta saya ganti kuliah asar di pondok dia. Jadi habis pun pukul 6, jadi 6 lebih baru tolak datang, jadi tak sempat nak sampai ke sini untuk berbuka puasa dengan tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Walaupun alhamdulillah Allah berikan selamat sampai. Cuma pada malam ini sikitlah saya nak minta kita semua bahawa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan. Bukan sekadar masih, tetapi sihat. Alhamdulillah, dahlah kita diberi peluang dan ruang oleh Allah berada dalam bulan Ramadan. Allah beri pula kesihatan kepada kita. Itu perkara yang amat-amat perlu kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada orang yang Allah benarkan masuk dalam bulan Ramadan tapi tak sihat. Tak sihat pula. Ada golongan yang Allah benarkan mereka masuk dalam bulan Ramadan kuat, sihat, tetapi tidak ada kekuatan iman. Maka rugi juga golongan ini. Tapi kita alhamdulillah Allah bagi berada dalam bulan Ramadan, lepas tu boleh pula datang solat berjamaah, lepas tu berada dalam majlis ilmu. Masya Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apapun kita perlu melihat diri kita ataupun amalan kita, sama ada amalan kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW suruh kita cek amalan kita. Sebelum kita dipanggil Allah, kita kena cek amalan kita sama ada diterima ataupun tidak diterima. Bukan sekadar cek, tetapi dengan penuh kesungguhan untuk kita memastikan amalan kita diterima Allah dan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita bersungguh dalam nak memastikan gaji kita masuk setiap bulan. Ya, kita sungguh-sungguh pastikan tu sama dengan 24 hari bulan, 25 hari bulan. Dalam hati tu, pagi hari dalam hati tu, petang saat lagi nak dicek dia masuk ke tak masuk lagi.
Hati kita sentiasa diajak untuk nak memastikan sama ada gaji kita dah masuk ke tak masuk lagi. Habis kerja pun, masa nak start kereta, ingat lagi. Maknanya sungguh-sungguh kita mengingati, nak memastikan sama ada gaji masuk ataupun tak masuk. Start kereta lah, kita pergi ke bank. Sampai di bank, di mesin ATM tu, dia perlu ada satu lagi perkara yang untuk kita boleh nampak natijah tu, gaji masuk tak masuk, dia kena ada satu lagi. Apa dia? Dia panggil ilmu tentang nak guna mesin ATM. Tidak tu. Ada orang tak pandai guna mesin ATM. Sebab ada sekali tu saya duduk tengah ambil duit, ada seorang makcik tu main, dia panggil dik lah, adik. Jadi boleh tolong makcik saya, tolong apa makcik, tolong ambil duit saya, makcik tak pandai. Nampaklah, dia tak ada ilmu tentang nak guna mesin ATM. Nak pasti gaji masuk tak masuk, kita kena ada ilmu juga nak guna mesin ATM. Kesungguhan yang saya nak bagi tahu pada kesungguhan, kalau orang yang tak tahu, dia akan minta tolong kawan sebelah, ataupun ada orang yang dekat-dekat situ, dia akan minta tolong. Kesungguhan dia buang sifat tepai muka, dia nak minta tolong orang. Sebab nak tahu gaji masuk tak masuk. Kalau yang pandailah sampai-sampai benda yang pertama, dia mesti ikut step. Mesti ikut step, bukan boleh main-main kat kantor, tak boleh. Dia minta kita masuk dulu kat kita, kat bank kita. Lepas tu dia minta bahasa, kita tak mau bahasa, kita nak pun nombor PIN. Boleh tak boleh? Tak boleh, dia mesti ikut step. Itu ilmu dia. Maknanya nak cek sama ada gaji masuk ataupun tak masuk, perlu kepada ilmu. Nak tahu kata amalan kita diterima Allah ataupun tidak, wajiblah ada ilmu. Kita tahu, kan ada orang tak setuju malam ni. Lagi-lagilah kena ada ilmu, nak memastikan sama ada ilmu kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Tiba-tiba ramai di kalangan umat manusia, apabila mereka hanya bersungguh-sungguh dalam nak memastikan kejayaan dunia, tetapi mereka tidak mahu nak memastikan kejayaan akhirat. Sungguh-sungguh mereka nak tahu kejayaan siapakah yang menjuarai Piala Dunia, tunggu sampai pukul 4 pagi. Tetapi ada orang tanya ustaz macam mana ni tahun ni Piala Dunia bertembung dengan Ramadan, macam mana ustaz? Ustaz pun katalah tak apalah, kalau nak tengok bola tengoklah, janji jangan lupa Ramadan. Saya tak setuju. Saya tak setuju ustaz tu kata macam tu. Tuan-tuan, ibu-ibu bapak sekalian, kalau Nabi ada, Nabi pun tak setuju. Sebab apa saya kata Nabi tak setuju? Sebab Nabi dah kata, apabila Allah beri kamu ruang dan peluang berada dalam bulan Ramadan, maka kamu jangan sia-siakan masa yang ada dalam bulan Ramadan. Rebutlah apa sahaja yang ada dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba kita kata tengok bola tak apalah, jangan lupa. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Kalau Nabi ada, Nabi marah, minta maaf bagi orang yang minat bola. Saya minat, tuan-tuan, saya minat. Saya bukan minat, saya gila bola saya. Betul, saya gila bola. Kalau tidak, saya dah wakil negeri Kedah dululah. Dululah kan. Tapi ayah saya ni jenis paksa saya masuk sekolah pondok. Tadi tak main bola. Dah ceritakan dulu kan? Saya gila bola, memang saya gila bola. Kalau di Syria, tanyalah budak Fatoni, budak Thailand, tanya budak Singapura, tanya budak Indonesia. Siapa tak kenal pemain Malaysia jaga pemain ni? Pak Lah. Syria, orang panggil saya Pak Lah. Orang tak panggil Azim. Dia panggil saya Pak Lah. Jaga dia ni, kita boleh menang Malaysia. Kan. Dulu zaman muda, zaman tak kahwin lagi. Ni zaman anak 3 ni, dia lain sikit lah, dia berat sikit, mood pun berat. Tapi boleh gagal ni. Kita nak cerita kata kita pun minat, tetapi kita lebih utamakan apa yang dibawa, yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pun minat, tapi kita lebih
yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Sebab tu saya tak setuju dengan Ustaz jawab macam tu. Tak setuju. Ustaz mana tak tahu lah, tapi adalah Ustaz cakap tu. Yang pertama saya nak sebut malam ni, pastikan yang Nabi anjurkan kepada kita, cek sama ada puasa kita diterima ataupun tidak, cek sama ada sembahyang kita diterima ataupun tidak. Cek, kena cek. Takut dan nanti menyesal di depan Allah. Minta apa yang Allah janji kepada kita, kita minta, ya Allah ya Tuhanku, bagilah apa yang kamu telah janjikan kepada aku. Aku dah semayang, aku dah puasa, aku dah bayar zakat, haji pun aku pergi sampai 4 kali, umrah sampai tiap-tiap tahun aku pergi. Allah kata tak ada apa yang aku nak bagi kepada kamu, kerana amalan kamu yang kamu buat tidak berdasarkan ilmu. Allahu Akbar. Sebab yang demikian, jangan marah ni. Kita buat kuliah tiap-tiap malam ni, jangan marah. Ada orang marah, tapi bukan di Al-Kausar lah, di Surau lain, di belah Tanjung Karang tu puas berperang kan? Orang tak mau main sudah. Jadi kita buat, kita tak mau nanti nak kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pegang masjid, jadi tu imam masjid, hang buat apa ni? Allah tanya ni, apa ni? Banyak sangat anak kalian yang jahil ni, kenapa ni? Hang buat apa? Dah berapa penggal hang jadi imam, anak kalian masih lagi jahil, hang buat apa? Allah tanya, kita nak jawab apa tuan-tuan? Jadi menteri besar, jadi wali, Allah tanya nanti ni, macam mana ni? Di bawah orang di bawah hang ni masih jahil, tak kenal Allah, tak takut Allah, mereka lebih sayangkan dunia daripada akhirat. Kita nak jawab apa? Bukan main-main, hidup bukan main-main. Dia ada matlamat berpandu. Dia ada matlamat yang berpandu, bukan matlamat ikut suka kita. Matlamat ni ramai orang ada matlamat, tapi dia ada panduan yang perlu kita ikut matlamat tu. Maka matlamat itu tidak lain dan tidak bukan seperti mana yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ini kita nak ajak supaya kita sedang berada dalam bulan Ramadan, di fasa pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan yang kita nak tanya, rahmat dapat ke tak dapat? Rahmat Allah yang Allah bagi di awal Ramadan, awaluhu rahmah, dapat tak dapat tuan-tuan? Kalau hati kita duk tengok TV lagi ni, mata duk tengok TV lagi, pagi tadi pun tengok sampai ke petang, kemarin pun tengok, semalam pun tengok, Allahu Akbar. Rahmat apa ni? Nampak solat tarawih tutup, nampak bola tengok. Ni rahmat apa nak tanya? Rahmat ni kamatlah lah. Hati kita lebih suka benda lain daripada apa yang dianjurkan oleh Allah. Ini rahmat apa? Kalau macam ni, bagaimana kita nak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Susun atur yang dibuat oleh Nabi itu rahmat, pengampunan, lepas tu pembebasan daripada api neraka. Cantik. Mula-mula mesti dapat rahmat. Bila dapat rahmat, orang yang dapat rahmat sudah pasti akan diampunkan Allah. Bila orang yang diampunkan Allah, mesti terhindar daripada api neraka. Mudah. Tapi tu betul persoalan dia, kita dapat ke tak dapat rahmat. Ni pengampunan Allah, kita dapat ke tak dapat? Mana nak tahu Ustaz? Tanya kami juga. Ustaz beritahu. Ustaz lah beritahu dapat tak dapat. Mana aku tahu apa yang buat? Semayang tuan-tuan buat, baca Quran tuan-tuan buat, puasa tuan-tuan buat. Kan sentiasa berada dalam majlis ilmu pun tuan-tuan buat. Jadi tuan-tuan boleh tak nilai sama ada yang kita buat itu ataupun hati kita lebih cenderung ke arah mana? Nak tahu amalan kita diterima Allah ataupun tidak? Hati kita semakin suka kepada benda yang baik. Tanda hati sakit, dia tak suka benda baik. Itu tanda hati sakit. Ni majlis ilmu, kalau kita buat lama sikit, teranah pada pukul 10. Pukul 10 kita berhenti majlis ilmu, baru kita buat tarawih. 20 tak kita buat. Pukul 12 baru habis. Tengok bunyi jadi apa ni, pulang kan. Bunyi so bunyi. Habis dah pukul 12 mai Tanjung Karang.
Tak payah panggil tadi. Kan marah. Majlis ilmu lama sikit apa. Ni kalau bola tu sampai extra time tambah setengah jam, lepas tu penalti pula dah. Berapa minit tu? 100 lebih tu. 120 minit. 120 minit tunggu depan TV. Mangkit buat dengan tiga campur satu tu. Ayam tongkat Ali tu 3 campur satu. Sebab tak mau bagi mata menantu, tak mau lepas langsung peluang aksi Lionel Messi. Sungguh nak pasti dapat bagi menang Argentina. Kita duduk seronok tengok bola. No dia, kita kawan kita, saudara kita di Gaza kena hantam. Kita duduk seronok tengok bola kan, gol tak gol. Puak-puak dulu duduk hantam saudara kita di Palestin, di Gaza. Memang dah. Kita kata dah. Ini semua agenda. Habis dia bola, mai lepas Commonwealth. Ni, nama kata nak melingkup kita, berlapak tu ada. Maka itu sebab ibu-ibu bapa sekalian, untuk mendapat maghfirah, pengampunan Allah, kita kena buat seperti mana yang dibawa oleh syariat. Jangan yang dibawa oleh adat. Puasa syariat dengan puasa adat. Kan? Puasa syariat dengan puasa adat. Sekarang ni masyarakat kita ni puasa ikut adat. Ikut adat. 10 malam terakhir Nabi, sunnah Nabi SAW, Nabi menghidupkan rumah-rumah Allah. Nabi beriktikaf di rumah Allah, di surau, di masjid. Nabi di masjid lah. Kita 10 malam terakhir 7,000 datang apa pun tak tahu lah. Ambil mana pun tak tahu, kitab mana tak tahu. 7,000 liku-liku perjalanan. Pasang pelita ni gantung penuh pintu pagar. Gantung, saat lagi pergi beli pula pelita di pasar raya tu, pacak pula, pergi nampak cantik. Rumah terang, surau tak nampak. Surau tak nampak lah. 10 malam terakhir surau dah tak nampak. Sedangkan ini sunnah Nabi SAW. Nabi 10 akhir Ramadan, Nabi beriktikaf, tidur di masjid. Kita tak main masjid. Buat apa? Gantung nasi. Buat apa? Cat rumah. Nak cat siang letih, dagang kan. Cat malam terawih tak malam. Buat apa? Buat kuih. La ilaha illallah. Seolah-olahnya yang Allah anjurkan supaya kita ni terhindar daripada api neraka, kita tak mau. Kita nak masuk neraka pula dah. Nabi kata kalau kamu nak hindarkan diri kamu daripada dibakar oleh api neraka, kamu manfaatkanlah 10 malam terakhir, pasal yang terakhir. Manfaatkan malam tu, bukan untuk manfaat buat kuih raya. Nabi sebut pula kepada kita, malam-malam ganjil terdapatnya malam Lailatul Qadar. Cari malam tu. Kita tak cari dah. Yang cari tu apa? Kamdan, Giant, Tesco, dicari kan. Cari kuih apa? Tepung spray. Buat kuih spray lah. Seri Anda dah buat lagi dah. Kan beli je kuih. Kenapa duk buat komat? Kami Tanjung Karang pakai beli je. Kami Tanjung Karang beli je, tak buat lah. Kalau buat, kita kata buat, tak ganggu kita punya ibadah kita, ruang masa bulan Ramadan, tak ada masalah. Bila kita buat masa banyak. Dah tengok bola satu, tengok ketuk-ketuk ketampi lah. Apa ketuk-ketuk Ramadan, tengok TV pun tengok. Masa mana kita nak ada masa? Sekarang ni malam ke berapa? Malam ke 12 kan? Malam ke 13? Malam ke 13? Lagi 2 malam kunut. Dah macam celik kan nak kunut lah. Okey, malam ke 13
13. Maknanya hari ini dah 12 juzuk yang kita baca. Betul? 12 juzuk. Sepatutnya lah yang kita baca berapa? Memanglah sepatutnya 12 kita baca berapa? Kan tak mula lagi. Kan tak mula lagi. Kita kata nak habis macam mana kalau kita buang masa macam tu banyak. Macam mana nak habis? Nak habis Quran. Sedangkan kita ada banyak masa nak tengok TV, ada banyak masa nak sulam tu, nak jeng tu, nak buat ni, nak dia kerja lagi. Sini semua nampak muda-muda kerja lagi ni. Pagi nak pergi kerja. Allah, tak habis juga Quran tahun ni, tak habis juga taubat. Tak habis juga. Terlepas tak habis dah. Tahun ni tak habis lagi. Bukan kat sini lah, tanya kat ramah. Tanya korang beli-beli pun tak habis kat Quran. Bila nak habis ni Quran? Bila nak habis? Quran tak habis, tarawih pun tak habis. Kalau hak muslimat tak habis juga. Mesti tak habis, mesti tak habis punya. Dah lah tak habis, 10 malam terakhir tak main dah. Hak lagi buat apa juga? Tak buat kan? Tak buat pun tak main. Hak muslimat ni kita kata boleh lah kan, malam ujung-ujung dia nak buat. Belilah senang. Belilah senang. Sebab kita nak buat yang terbaik. Andainya Ramadan ni Ramadan yang terakhir, di mana berlakunya kepada imam kita, imam besar kita, imam besar kita Masjid Negeri, dia tidak diizinkan Allah untuk memasuki bulan Ramadan pada tahun ini. Dekat dan nak masuk Ramadan. Maknanya Ramadan tahun lepas adalah Ramadan yang terakhir bagi dia. Kita ni kemungkinan ini Ramadan kita yang terakhir. Ni geng-geng motor ni kan, geng-geng motor duk atas tu kita tengok dalam Facebook, duk langgar sana lagi macam-macam. Kan kata motor dah kereta pun sama. 3 beranak tak sempat berbuka. Bakal pengantin mati. Bakal pengantin bakal tak apa kan. Ni pengantin 3 jam mati. Allah, baru nikah 3 jam, tak dah nak jumpa bini ni, jumpa atas kelamin tadi. Ni dia kata inilah dia aturan Allah, mati tak tahu bila. Jadi bila nak tunggu bila lagi amalan kita nak tingkatkan, terutama diri saya yang muda ni. Muda ni dia cerdas sikit kan. Sedap-sedap Kedah, sat lagi sedap-sedap Penang, sat lagi sedap-sedap Johor. Kaki dia panjang sikit. Jadi atas jalan duduk lebih dekat lah, risiko lebih dekat. Dulu berpulang tiap hari pergi jalan, lah berhenti kerja, tak kerja dah diherok. Mengajar sekolah sendiri senang sikit kan. Buat sendiri atau bukan buat sendiri, kita bantu cawangan di Tanjung Karang, bawah jemaah sendiri senang kan. 7 tahun nak kita bagi dekat Ikram di masa untuk jemaah kita pula dekat sikit lah. Dulu tiap hari atas jalan, pergi balik 60 km, pergi balik 60 km. Dia gaji habis dengan dia punya kan. Alhamdulillah 7 tahun tak mati atas jalan. Jadi insya-Allah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak anjurkan apa, bukan kita anjurkan, Nabi anjurkan dan kita sampaikan, buat berdasarkan syariat. Buat berdasarkan syariat. Kita puasa, sembahyang pun kita jaga. Kita puasa, aurat pun kita jaga. Kita puasa, zakat fitrah pun kita buat keluar. Kita puasa, anak-anak kita pun pastikan juga. Lama tak main kan? Seri adalah 2 bulan tak main, 3 bulan tak main. Ni pun nasib ustaz tak main, kita tak main lagi. Dan kebetulan malam ni saya bukan kosong, ada juga. Cuma saya postpone saat surau di kampung tu, postpone main isteri andalan. Macam-macam kita kata pemahaman masyarakat kita ni, dia duk asal yang adat tu macam syariat. Dia duk asal macam ikat kain putih di batu nisan tu syariat. Dia duk asal pasang pelita 7 liku tu syariat. La ilaha illallah.
rasa apa pergi melawat kubur hari raya tu syariat, dia ingat melawat kubur hari raya dia lah. Ya. Pergi melawat dengan kain apa? Kain kebaya tu belah sampai ke atas. Malu kan ahli kubur tu tengok. Ya. Tu imam tengok tak apa lagi. Kan? Ni orang mati tu tengok. Pergilah pakai elok sikit. Bukan tak pergi pergilah. Tapi pakailah elok sikit. Bercelarunya masyarakat kita tentang pemahaman agama. Agama sendiri, tapi dia tak faham. Dia tak faham. Dia tak ambil adat itu sebagai syariat. Salah. Lepas tu kita tengok orang puasa tak tutup aurat. Banyak ke sikit? Banyak. Tuan-tuan, kita tak tumbangkan yang Nabi sebut kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Nabi bukan sebut seorang orang di kalangan orang yang puasa, Pak. Nabi sebut kambing, berapa ramai orang yang puasa. Maknanya dalam ramai-ramai kita yang puasa ni, ramai juga yang daripada puasa itu hanya dapat lapak dan dahaga. Kita tak risau, takut-takut kita termasuk dalam golongan yang ramai yang hanya dapat lapak dahaga. Tak, tuan-tuan, tak risau kan? Risau tak risau? Tak relax pun. Kan? Sebab tu saya kena Aisyah tanya Nabi, kenapa ni sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki? Nabi jawab apa? Sedangkan saya kena Aisyah kata, kamu kan dah dijanjikan Allah syurga, kenapa nak bersungguh-sungguh sangat nak buat amalan ni? Kan kamu telah dijanjikan syurga. Aku nak dikenali sebagai orang yang paling bersyukur pada Allah. Nabi tak nampak syurga tu, Nabi nak apa dia? Nak dikenali sebagai orang yang paling bersyukur, hamba yang paling bersyukur kepada Allah. Itu prinsip yang Nabi pegang. Walaupun telah dijanjikan syurga, kita bila dah dijanjikan sesuatu, habis. Tak apa lah, tak apa, janji dapat. Kita ni janji dah dapat. Prinsip yang dipegang oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, kalaulah seluruh dunia ni masuk syurga kecuali seorang, aku bimbang yang seorang tu aku. Sayyidina Umar bimbang yang seorang tu dia. Seorang. Kita kalau Nabi sebut seorang, seorang tak tahu kaku. Seorang kaku, kalau 200 mungkin aku takut juga. Tapi kalau seorang, aku pergi juga masjid. Kita jadi itu. Saya nampak dengan amalan dia banyaknya, dengan pemahamannya. Dia baca surah Baqarah saja 9 tahun, hafal surah Baqarah 9 tahun. Saya nampak. Kita tetap pengingat dengan saya nampak ni. Bukan benar. Orang tanya kenapa ni? Sebab aku tidak akan menghafal yang baru selagi mana aku tak amal apa yang aku hafal. Lalu kita puluh nak habis. Kan bulan puasa ni puluh nak habis. Faham tak pula? Faham tak? Yang Allah kata kena tinggal apa yang kita suka, kerana kebanyakannya tidak baik bagi kamu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dia suruh Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada kita, kadang-kadang yang kita suka tu tak baik bagi kita. Kita suka apa? Kita suka bola, tengok bola. Kita suka tengok gusti. Gusti tengok suka. Bulan-bulan puasa gusti dia lah. Saya balik malam bila tu balik kan, tengok tepi jalan tu ada kedai tu, ramai orang. Oh, pokok ni tak sembahyang tarawih ke? Ya. Nak kata pergi sembahyang tarawih, tengok pakai baju pergi pasar raya. Keseluar pakai baju t-shirt, kopiah tak ada pun.
Tengok TV besar tu 49 inci tu terus dia. Wow, kan tengah cakap atas sikit, kata-kata apa? Belanggang. Gusti rupanya ramai. Bulan puasa pun ada kita kata mampu. Suka tak? Suka. Hak main barang ni pun ada yang suka ni Gusti. Suka kalau duk tengok tu saja. Tidak baik bagi kita, kata Allah. Walaupun kita suka. Kita suka, kalau perempuan memang suka nak shopping lah. Shopping malam ni kalau ikut nak pergi shopping. Tapi Allah kata tak baik bagi kamu. Pergi malam ni tak baik. Malam ni terawih. Malam ni main awal. Ke surau, ada tazkirah. Dah, dia main lambat tu. Dia nak main terawih. Kuliah tak pernah. Jenis ada mampu jenis ni tak. Dia nak semayang, nak ibadat dia. Ilmu tak mau. Sedangkan kita ilmu tu wajib untuk cek sama ada semayang terawih kita diterima ataupun tidak. Ilmu tu wajib kena ada, kena kita perlu ambil sebab nak cek sama ada puasa kita diterima ataupun tidak. Wa asa an takrahu, kalau Allah kata yang kamu tak suka tu baik bagi kamu. Kita tak suka apa? Kita tak suka masjid. Nak pergi duduk masjid nyampah. Jumpa geng-geng janggut panjang. Nyampah dia kata. Sedangkan Allah kata baik bagi kamu. Rumah Allah tu baik bagi kamu. Kita tak suka majlis ilmu, tapi Allah kata majlis ilmu baik bagi kamu. Sebab Allah sebut, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang kita tak tahu. Kita buat pandai pula, buat pandai lebih. Sedangkan Allah kata yang kita suka banyak yang tak baik bagi kita. Banyak yang kita tak suka itu baik bagi kita. Nak baca Quran bagi lama sikit kita tak suka, tu ya. Tak suka, tu kan Allah kata yang tu baik untuk kamu. Baca 2-3 baris, huruf sak kecil, sak besar, sak kecil, sak besar. Ni apa ni, digital ke apa berani. Sekejap besar, mata sakit rambut, mata ni dah. Bukan mata, hati. Bukan mata yang sakit, hati yang tak. Hati sakit. Duduk dalam majlis ilmu ni, saat lagi dia rasa lenguh, lagi dia rasa macam-macam. Bukan hati. Hati tuan-tuan. Lalu doa pada Allah, nak baca Quran tu. Sedangkan kita kena bila masuk bulan Ramadan awal dulu ni kalau kita memahaminya kan, sebelum bulan Ramadan mesti ustaz dah cerita lah. Ustaz mesti cerita lah. Kenapa Nabi SAW doa daripada Rajab, Allahumma barik lana fi syahr Rajab wa syahr Sya'ban Ramadan. Kenapa Nabi kembang sampai 3 bulan? Kalau cari dah dalam hadis yang lain, tak ada Nabi doa kembang sampai 13 bulan yang lain. Bulan ni saja yang Nabi kembang. Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nabi berhenti pula bulan Ramadan. Ada tak cerita? Nampak bila kita ada ikut 12 hari ni. Nak cerita tu pula. Ni kali. Kenapa Nabi doa daripada Rajab sampai Ramadan saja? Apa yang ada dalam bulan Rajab, apa yang berlaku dalam bulan Sya'ban, apa yang ada dalam bulan Ramadan. Nabi ceritalah dalam bulan Ramadan yang ringkas nanti kita buat tersambung kan. Wah, aku nak baca sembahyang tarawih kan Nabi kita. Bulan Ramadan ni Nabi kata bulan yang akan mendidik kita. Kenapa? Mood dalam bulan Ramadan ni tidak ada dalam bulan-bulan yang lain. Kenapa tak boleh bawa pergi bulan lain? Itu ada bulan latihan. Ramadan ni bulan tarbiyah, madrasah, universiti ni Ramadan. Sebab tu daripada awal Ramadan tu kita kena niat ni, ya Allah, ya Tuhanku, dengan Ramadan ni maka aku akan jadi manusia yang lebih baik daripada sebelum ni. Dengan Ramadan ini, ya Allah, berikanlah aku ilmu, input yang boleh membina aku menjadi insan yang dimaksudkan Allah, la'allakum tattaqun. Allah ajak kita nak bangun awal macam mana, Allah anjurkan. Kalau bulan lain nak bangun pagi cukup lihat, balok lihat, pasang sampai 3 alarm ni, pasang 3 handphone, 3 pasang alarm. Lepas tu tak cukup dengan jam loceng pula, bunyi ke semua, tak bangun.
bulan puasa, bang bangkit sahur, bangun sekali. Okey. Tak apa, makan. Sebab dah Allah nak ajak kita, nak bagi kita bangun awal ni, bangun, makan. Sebab tu Nabi anjurkan kita puasa bagi terap sikit. Hadis Ramadan Nabi suruh sambung lagi 6 pula puasa 6 bulan Syawal. Tidak. Sebelum bulan puasa pun Nabi kata puasa bulan Syaban. Bermula dah daripada bulan Rejab. Kalau boleh bermula daripada bulan Rejab, Syaban, Ramadan sambung dengan Syawal, kita akan boleh lekat Isnin Khamis. Kita akan boleh lekat Isnin Khamis. Tapi kita tak niat ni, kita nak belajar ni, kita nak bagi dapat masuk ke dalam hati kita ni. Hati kita dibersihkan. Bila ilmu masuk, hati kita ni yang gelap tadi ni duk cerah pintu pagar rumah je, hati gelap. Kan berpasang pelita 7 liku, hati gelap, tak nampak jalan ke surau. La ilaha illallah. Kita tak mau benda ni. Bukan kita tak mau, Nabi pun tak mau. Maka Nabi sampai waktu hadis apa, Nabi ikat kain sampai macam tu sekali nak cerita kat kita apa dia, betapa amat pentingnya kita mengimarahkan 10 malam terakhir. Ini sunnah Nabi SAW. Carilah, sepakat ulama, tak ada khilaf yang kata inilah dia sunnah Nabi. 10 malam terakhir Nabi mengimarahkan 10 malam terakhir. Hak 7 liku ni tak ada pun yang kita pergi buat pasal apa. Ada serialah pasang berita. Tak ada ya. Tak ada lah. Nanti tunggu 7 liku. Tapi Tanjung Karang lah ada lah. Tanjung Karang ada. Tanjung Karang kuat. Kuat semua kurapan Tanjung Karang. Lepas tu dia bagi ustaz kadang-kadang sih kan benar kan. Alhamdulillah lah, ada sedikit perubahan yang Allah berikan kepada masyarakat Tanjung Karang. Alhamdulillah. Dia orang baik-baik, cuma dia orang tak ada ilmu. Kan dulu, malulah dulu kan. Dulu tak ada sangat majlis ilmu. Jadi alhamdulillah sekarang ni majlis ilmu pun ada. Jadi kita nak membudayakan majlis ilmu tu, bulan puasa pun ada kita buat majlis ilmu. Jangan bulan puasa pergi berhenti tu. Ada orang telefon, ustaz, Assalamualaikum, ada kuliah mana ni? Ada ustaz nak bagi tahu kata ni bulan Ramadan ni kita berhenti ustaz. Kuliah. Saya tanya apa siapa? Dia kata kita nak menghormati bulan Ramadan, jadi kita berhenti lah, kita nak buat tarawih. Saya kata kepala otak dia. Hati. Boleh dia kata nak hormat Ramadan berhenti kuliah. Patutnya lagi banyak tu. Patutnya lagi banyak majlis ilmu dia suruh berhenti kuliah. Atau nak pula bila? Selepas Syawal. Oh dia. Selepas Syawal. Nampak? Tu dulu dah. 3 tahun lepas, 4 tahun lepas. Kita jawab kita pergi kuliah ni, kita perli tak perli. Ada surau tu, padahal surau tu kan. Kita kata kat surau tu kan. Ada surau, telefon saya suruh berhenti kuliah. Ya, dah mangkuk di surau tu. Kan, hak yang telefon saya duduk minum. Nak bagi dia sebab je lah. Kan? Lepas tu, dia tak berhenti lah. Ramadan kan, apa kan, cuma hari raya dia berhenti. Dia tak boleh nak kira hari raya boleh panggil jahanam ustaz, tak boleh balik kampung. Jadi hari raya boleh kita boleh balik kampung. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 9 bawah berhenti selalu ustaz berhenti bawah 9-10. Okey, kita pun berhenti 9-10 lah. Sebab dia orang bawah kita lah. Kerana aku tak nak tengok ustaz ni tiba-tiba main duduk garang boleh. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah muka nampak jernih-jernih belakang kan. Alhamdulillah, moga-moga Ramadan kita dapat apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah bahawa kita berpuasa mengikut syariat, bukan mengikut adat. Mengikut syariat. Kalau kita puasa tak tutup aurat, itu adat. Itu adat. Itu termasuk dalam yang Nabi sebutkan min shaimin. Yang hanya dapat dan dahaga. Puasa tapi tutup buka aurat.
Kita dah ulang banyak kali, buka aurat ni macam mana. Tuan-tuan tak boleh nak ni lagi kan? Tak boleh nak jerak-jerak lagi kan? Bukan di sini lah tempat ni. Kita duk kuliah ni ulang. Muslimat terutamanya. Masuk duduk dalam surau, okey, pakai tudung kelekung labuh tak nampak. Tapi kalau jumpa di bazar Ramadan, hak telekung labuh tadi ni, telekung labuh di dalam surau sahaja. Tapi kalau di bazar Ramadan, ni dia lengan, gelang tu dia nampak besar perejam dia tadi. Tutup ke tak tutup dia tu? Tak tutup. Bermakna puasa apa? Sedangkan tak tutup aurat. Ni pergi bazar Ramadan pakai selak pendek ni, ya Allah, lelaki pakai selak pendek. Puasa apa? Tak payah puasa lah. Kan Allah nak ajak kita supaya jadi ikhlas. Seperti mana kita puasa tak makan, kita boleh makan sebenarnya, tapi kita tak makan. Allah nak didik kita jadi ikhlas macam tu. Bawa sampai bulan lain, tak bawa. Tinggal bulan Ramadan, habis bulan Ramadan habis. Tu kita dapat didikkan yang salah. Nabi suruh tumpukan yang ni, kita tumpu yang ni. Nabi kata tumpu bagi anak kamu dapat betul-betul ini semayang. Jaga betul-betul. Jangan bagi anak kamu ni tinggal semayang. Suruh umur 7 tahun suruh dia. Umur 10 tahun dia tak semayang, betul dia. Dok, kita perlu suruh puasa dah. Mau upah sehari RM10 mau upah. Hak semayang tak upah pun. Lalu anak dia boleh puasa, anak dia tak lekat semayang. Ramai orang yang puasa tak semayang. Ramai ada orang yang puasa dedahkan orang. Ramai berunduk kan? Ini kata geng-geng mangkuk. Geng-geng mangkuk ni eloknya ambil talam tutup kepala kan? Dia kena talam dengan mangkuk kena elok. Kata Ustaz Syahul, Piu Syahul, Mamu kan? Dia kata geng-geng mangkuk ayun ni, dia tak reti. Dia kata macam Zain Aziz tu, dia memang biasa pakai tudung bulan Ramadan sebelum menghormati bulan Ramadan. Hanya kena hormat Ramadan, hanya kena hormat Allah. Jangan jadi insan Ramadan, jadilah insan hamba Allah. Ni hamba Ramadan, tak jadi hamba Allah. Berapa banyak yang jadi hamba Ramadan, dia tak jadi hamba Allah. Tu kata main bulan Ramadan dia tutup pakai tudung. Sebab apa? Hormat Ramadan. Sebab tu main bulan Ramadan, kedai karaoke, kedai makan yang ada karaoke tutup. Sebab apa? Hormat Ramadan. Hang jadi hamba Ramadan, tak jadi hamba Allah. Jadilah insan Rabbani, jangan jadi insan Ramadani. Ni banyak kali ustaz mana pun main pesan ni kan, jangan jadi insan Ramadan. Jangan kita ni rajin main majlis ilmu bulan Ramadan saja. Jangan rajin semayang jemaah bulan Ramadan saja. Bulan lain pun kena semayang jemaah juga. Maka puasa anda, ibadah kita mengikut syariat. Puasa syariat, ibadah kita ibadah syariat. Moga-moga semua amalan kita diterima Allah setelah mana kita melaksanakan berdasarkan ilmu yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja untuk malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kekurangan ilmu yang ada pada saya dan mungkin kesempurnaan lah kan. Letih pada lagi letih pada lagi. Orang ni 3-4 ni daripada kuliah duha tadi. Lepas tu lepas zuhur, lepas asar, ni pula hari kan, malam ni pula. Nasib baiklah sebelum tarawih. Nasib baik ada imam tarawih. Relax sikit yang boleh kan. Kalau ni ada imam tarawih, relax sikit lah, duduk belakang. Kalau tidak, tiap-tiap malam dah lah kena cakap, kena jadi imam lagi kan. Lepas tu bayar murah pula. Buah. Tu pun kita sebut tak, kita sebut bila banyak mahal kat ustaz ni. Ni ustaz ni hampir banyak mahal, lama-lama dia tak ikhlas. Kan marah banyak kat ustaz mahal. Kan dia main jamu tabak bahan ni. Dia panggil main kan buat kuliah pasal tu satu surau tu kuliah selepas maghrib, lepas buka puasa tu dia ada kuliah. Kan
okeylah kita pun mai. Dia jangan mutabak lagi. Kan? Mutabak lagi. Lepas tu nak balik, dia kata bendahari tak main apa. Bendahari tak main. Nasib baik saya bawa member malam tu. Pinjam tak dengar. Kan? Pinjam. Nampak? Dia boleh buat main tak? Dia boleh buat main. Tu saya besarkan masjid saya. Jangan berhutang. Ustaz main nak kuliah, jangan hutang. Jangan bagi cek, bagi cash. Sebab kita banyak pengalaman. Kita banyak pengalaman. Tolong. Nak bagi banyak mana itu terpulang kepada masjid. Saya cuma cadangkan, jangan bagi cek. Jangan duk tangguh hujung bulan baru bagi. Jangan. Ustaz dia takkan cerita mana. Cuma saya seorang dia cerita. Ini orang Kedah ni bukan tak manusia kan. Tak, bukan cerita nak bagi kat saya, suruh bagi saya tak. Suruh peringat kepada kita. Peringat kat kita. Kat saya bagi sikit tak apa. Saya lebih banyak. Mak mentua saya lebih banyak. Benda banyak. Kan, jadi tak kisah nak duit. Tak kisah. Kan, jadi tuan-tuan gurau saja. Kan, itulah ketidaksempurnaan mungkin penanda drive daripada Tanjung Karang dan ini. InsyaAllah doakan saya selamat balik. Tapi terawih insyaAllah. Imam baik dengan imam tak baik bang? Tak baik dah nak. Ada. InsyaAllah. Allah malam yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik memang datang daripada kesilapan cakap saya lah. Di antara guru tadi pun silap juga kan. Jadi minta maaf banyak-banyak dan mohon ampun di atas ketinggian suara saya kepada tuan-tuan. Tak sepatutnya orang muda tinggi suara pada orang tua tak ada adab. Jadi saya minta maaf tak nak sesuatu insyaAllah. Allah alam yang baik. Sekali lagi kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.